Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama sekali Ustaz ingin bertanya kabar. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Moga semua murid-muridku sihat belaka kan. Pandai-pandailah jaga diri masing-masing, jaga kesihatan, jaga jarak. Semoga kita ni sihat-sihat semua. Kena semangatlah nak belajar ni. Okey, tahun baru ni azam kita apa? Nak belajar walaupun secara maya, secara online. Tapi kita kena letak dalam diri kita nak belajar bagi faham. InsyaAllah hari ini Ustaz akan berkongsi tentang mata pelajaran. Okay, Ustaz akan ajar dan berkongsi tentang mata pelajaran Tauhid tahun 5. Okey. Dalam Tauhid tahun 5 ni, dalam buku teks ni, dia ada beberapa tajuk. Okey, hari ini mestilah kita akan masuk tajuk yang pertama. Apa tajuk yang pertama? Okey, tajuk yang pertama ni beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Okey. Kita dah belajar dah tentang qada dan qadar ni masa darjah 1 lagi. Kita dah hafal dah rukun iman ada berapa kan? Beriman kepada qada dan qadar. Bila dah masuk dalam rukun iman, maksudnya benda tu adalah sangat penting. Okey. Beriman kepada qada dan qadar. Tapi kita duk hafal-hafal beriman kepada qada dan qadar. Ingatlah beriman kepada Quran lah. Ikutlah susunan 6 tu kan. Kita dah hafal-hafal percaya kepada hari kiamat kan, percaya pada qada dan qadar, percaya tapi kita tak tahu apa itu qada dan qadar. Jadi hari ini Ustaz ingin berkongsi dengan awak. Okey, pertama sekali kita masuk kepada maksud. Apa itu qada? Qada, apa itu qada? Qada ni ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Pelaksanaan, awak kena ingat, pelaksanaan sesuatu perkara semuanya mengikut ketentuan Allah sejak azali lagi. Okey, contoh saya bagi dekat awak. Berlaku kematian. Okey, berlaku kematian, pelaksanaan dia. Bila terlaksana kematian, maka itu dipanggil qada. Okey, contohlah Ustaz bagi, tak nak bagi pening ni. Okey. Berlaku kematian. Dengar ni. Berlaku kematian. Okey, Ahmad ni mati esok. Esok dia mati. Hari ni baru hari ni. Sekarang ni baru hari ni. Esok Ahmad mati. Dah masuk dalam ketentuan. Okey. Kalau hari ni Ahmad belum mati, esok baru Ahmad mati. Maksudnya pelaksanaan dia bila? Esok. Bila berlaku kematian tu, itu dipanggil pelaksanaan. Berlakunya kematian tu, itu dipanggil pelaksanaan. Contoh lagi Ustaz bagi. Berlaku kesusahan. Ada seorang hamba Allah, Ustaz bagi nama Ali lah. Tak naklah bagi nama lain. Okey. Nama dia Basri. Basri ya. Dekat dengan nama Ustaz lah. Tapi nama lain sikit. Basri. Basri ni dia orang yang kaya. Hari ini dia kaya. Kan? Hari ini dia masih lagi kaya. Tapi ketentuan Allah bagi tahu esok dia akan miskin. Bila miskin, dia daripada kaya jadi miskin, dia akan susah. Bila miskin, dia jadi susah. Okey, dia punya ketentuan dia ni berlaku kesusahan. Okey. Esok tu, hari ni belum berlaku lagi kesusahan. Hari ni dia senang lagi sebab dia kaya. Besok berlaku dia miskin, jadi berlaku kesusahan. Itu bila berlaku kesusahan tu, itulah baru pelaksanaan. Barulah terlaksana kesusahan tu. Okey, sekejap lagi lah Ustaz sentuh lagi Saya bagi contoh dulu. Ada 4 contoh. Awak boleh tengok kat sebelah ni. Ada 4 contoh. Mula-mula berlaku
kematian. Lepas tu berlaku kesusahan. Okey, lepas tu memperoleh kekayaan. Nombor 4, berlakunya jodoh pertemuan. Ada 4. Okey. Setakat ni faham tak? Pelaksanaan. Bila benda tu berlaku, barulah benda tu terlaksana. Hari ni awak gagal, esok awak berjaya, kan? Hari ni masih lagi gagal, esok berjaya. Bila berjaya tu barulah terlaksana kejayaan, berlakunya kejayaan. Okey, tak apa, nanti bila kita masuk qadar baru kita lagi faham. Sekarang ni kita masih dalam qada. Apa itu qada? Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey. Seterusnya kita masuk kepada apa itu qadar. Tengok. Apa itu qadar? Qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Semua orang ni dekat dunia ni Allah dah tentukan takdir dia. Allah dah buat dah jalan cerita. Ada awak tengok, awak bandingkan awak dengan kawan awak. Awak belajar dekat sekolah dekat rumah, kan? Dekat, contoh sekarang sekolah Sungai Pusu, kan? Sekolah Sungai Pusu dengan sekolah Gombak Utara. Allah dah susun dah cerita hidup ni. Awak ni belajar dekat Sungai Pusu, sekolah Sungai Pusu, kan? Kawan awak jalan cerita dia start belajar dekat sekolah Gombak Utara. Gitulah, Allah dah buat dah. Okey, Ustaz bagi contoh dulu bagi senang faham. Okay. Pesakit, contoh yang pertama, tengok. Pesakit meninggal dunia kerana demam, denggi berdarah. Itu adalah qadar dia. Memang dah tertulis. Qadar ni dah tertulis. Allah dah tulis dah. Ni dia ni meninggal dunia bila. Ataupun dia ni Ahmad ni meninggal dunia sebab apa? Sebab apa? Penyakit kronik ke? Penyakit kencing manis ke? Sakit jantung ke? Kan? Lagi contoh. Kerana malas bekerja, kini hidupnya susah. Orang tu malas bekerja, sekarang dia hidup susah. Contoh lagi. Kekayaan harta benda kerana perniagaan yang jujur. Boleh tengok. Sebab dia jujur berniaga, jadi dia jadi kaya. Okey. Pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Okey. Bila awak tengok empat contoh ni, Ustaz nak tanya awak. Dalam takdir ni, dalam qadar ni, ketentuan Allah yang azali ni, Allah dah tentukan dekat kita semua ni, semua makhluk Allah ni dah ada jalan cerita dia. Ustaz nak tanya awak, dalam qadar tu, dalam takdir tu, ketentuan tu, ada tak Allah bagi kita pilihan? Ada tak? Ada tak satu masa bila awak ada masalah? Contoh masalah yang besar, tak pun masalah yang kecil je lah. Masalah kecil je masalah. Awak ada pilihan, sama ada awak nak selesaikan masalah tu ataupun awak nak lari daripada masalah tu. Bila lari, maksudnya masalah tu takkan selesai. Jadi awak boleh pilih. Nak selesaikan masalah ataupun nak lari daripada masalah, tak nak selesaikan. Sama juga contoh dekat sini. Kalau orang tu contoh, dia bagi tahu contoh kat sini. Sebab dia malas bekerja, hidup dia susah. Di situ ada pilihan tak? Ada pilihan. Kalau dia orang yang rajin bekerja lah, tak kisahlah rajin belajar ke, rajin bekerja ke, hidup dia akan jadi lebih senang daripada dulu. Dulu dia malas bekerja, so dia pun ubah
diri dia jadi rajin. Bila dia rajin, kalau rajin dia buat kerja dapat upah, dapat duit, maka hidup dia jadi lebih senang. Okey. Sekarang ni awak dah belajar tentang qadar dan qada. Qada dan qadar. Okey, Ustaz nak kaitkan qada dan qadar. Contoh Ustaz bagi Okey. Ahmad sekarang ni 2021. Ahmad adalah seorang murid darjah 5. Sekarang dia darjah 5. Ahmad lah, saya bagi contoh Ahmad je. Ahmad ni dia adalah murid darjah 5 dan tahun ini dia akan menduduki peperiksaan UPKK. Ahmad akan menduduki peperiksaan UPKK. Okey, kena tahu dulu qadar dan qada. Okey, Ahmad murid tahun 5 nanti akan masuk periksa UPKK. Dalam qadar dia, dalam ketentuan Allah. Tengok qadar tu apa? Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Dalam ketentuan Allah tu, Allah dah tulis Ahmad ni dia dapat keputusan yang biasa-biasa sahaja. Macam orang lain biasa-biasa, tak cemerlang, biasa je kan. Ketentuan. Jadi masa dia periksa tu dia dah bersungguh, tapi ketentuan dia dah tulis dia dapat dia dapat keputusan yang biasa-biasa sahaja. Okey. Sebelum keluar ketentuan dia akan dapat keputusan yang biasa-biasa. Hari dapat keputusan tu dia akan tahulah kan. Okey, sekarang ni ketentuan dia dapat keputusan yang biasa-biasa. Tak cemerlang, tak teruk sangat, tak fail, tak gagal. Okey, itu dipanggil ketentuan. Bila keluar hari result tu, hari nak ambil keputusan tu, dia dapat tahu dia dapat markah, dapat keputusan biasa-biasa sahaja. Maka itulah dipanggil pelaksanaan. Hari dia tahu tu, maksudnya bila dia dapat result tu, dia pun dapat tahu yang dia ni dapat result, dapat keputusan biasa-biasa sahaja. Tu susah juga saya nak explain ni. Tapi bila berlakunya takdir tu, bila berlakunya qadar tu, itulah dipanggil qada. Muhammad mati esok hari. Hari ni tak mati lagi. Tak terlaksana lagi qada tu. Hari ni tak mati lagi. Besok bila dia mati, itu dipanggil qada. Sampailah qada dia. Maksudnya dah terlaksanalah berlakunya kematian. Okey. Saya faham lah. Okey, seterusnya kita akan masuk hukum beriman kepada qada dan qadar. Dah semestinya wajib. Tengok sebelah. Wajib. Hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib kerana termasuk dalam rukun iman. Ada 6. Ingat balik. Refresh balik kan. Bila lama dah tak tengok buku ni, dia jadi ingat tak ingat. Masa ni lah nak ingat balik. Okey. Dalil beriman kepada qada dan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditetapkan. Allah dah tetapkan takdir kita, qadar kita ni dah ditetapkan oleh Allah. Jalan cerita hidup kita kan. Kita hidup, kita lahir bila, kita belajar bila, kita mati bila, kita mati macam mana kan. Kita sihat ke, kita sakit ke, semua Allah dah tertulis dah. Allah tulis semua dah. Okey. Jadi banyak juga Ustaz cakap Ustaz terang panjang-panjang tu nak suruh awak faham. Okey. Qada ni ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang
azali. Contoh dia berlaku kematian. Tak naklah, tak apalah, bagi je. Nanti awak tengok slide tu. Okey. Apa yang kita belajar pada hari ini ialah apa itu qada dan apa itu qadar beserta dengan dalil. Beriman hukum beriman kepada qada dan qadar beserta dalil. Okey. Ustaz harap awak boleh tengok balik dekat slide tu dan baca, faham sendirilah. Ustaz dah terangkan apa yang Ustaz faham. Jadi untuk tugasan minggu ni, untuk pengetahuan awak, setiap kali ada video, Ustaz akan terus bagi kerja rumah. Kerja rumah dia senang saja. Awak semua murid-murid kena salin semua slide ni. Nanti Ustaz akan bagi slide ni dekat dalam grup WhatsApp lah. Murid tahun 5, subjek tahun 5 duduk dalam grup WhatsApp murid tahun 5. Okey. Nanti ambil, awak salin satu persatu dalam buku tulisan pula dah, buku tulis Tauhid tahun 5. Nanti awak buat buku Tauhid. Ambil satu buku tulis Tauhid tahun 5. Okey. Lepas tu, kedua, Ustaz nak awak hafal. Baca dulu, lepas tu faham, lepas tu baru hafal. Hafal apa itu qada, maksud dia apa, pengertian dia apa. Apa itu qada, apa itu qadar, pengertian dia. Lepas tu apa hukum, apakah hukum, adakah kita kena beriman dengan qada dan qadar. Lepas tu dalil hukum kita beriman tu. Jadi kena ingat empat benda. Okey. Untuk minggu ni itu saja daripada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni senang masuk dalam otak kita. Moga kita ni makin bertambah ilmu pengetahuan. Ustaz harap walaupun panjang berjela Ustaz bercakap ni, awak dapatlah serba sedikit. Bila orang tanya tu, boleh bagi tahu. Kita belajar ni supaya kita tak jahil. Jahil ni apa? Jahil ni orang yang tak ada ilmu. Okey. Itu saja daripada Ustaz. Ustaz akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.